Terima kasih Syuhaida. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sabah catat pertumbuhan ekonomi terpesat di negara ini tahun lepas pada kadar 6.1% berbanding pertumbuhan ekonomi negara 5%. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yakin dalam menghadapi cabaran ekonomi global, Sabah mampu mengekalkan pertumbuhan ekonomi pada kadar sederhana dianggarkan 4 hingga 4.5% pada tahun 2017. Menurut Datuk Musa, bagi tahun 2017, ekonomi Sabah dijangka dipacu oleh pengukuhan sektor pelancongan, aktiviti ekspor, pelaburan dalam negeri dan perbelanjaan awam. Beliau berucap demikian ketika melancarkan laporan tahunan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia 2015 di Kota Kinabalu. Datuk Musa berkata setakat September tahun ini, 158 bilion ringgit pelaburan terkumpul telah dilakukan sejak pelancaran koridor pembangunan Sabah SDC pada tahun 2008. Daripada pelaburan terkumpul, 1 bilion ringgit disumbangkan oleh pelbagai inisiatif pembangunan di bawah program teraju untuk Bumiputera di Sabah. Beliau juga mengumumkan sehingga November lepas 2.029 bilion ringgit telah disalurkan di bawah rancangan Malaysia ke-9 hingga RMK-11 kepada Sydia. Tambahnya, penekanan dalam RMK-11 untuk inisiatif di bawah SDC bertujuan meningkatkan hubungan global negeri selain memastikan jaminan kelancaran perkhidmatan, barangan dan keselesaan rakyat. Sementara itu, satu majlis pertukaran dokumen perjanjian persefahaman MOU antara Sedia dengan Jet Asia serta Sedia dengan Labuan Financial Service Authority LFSA diadakan di Kota Kinabalu. MOU ditandatangani oleh Ketua Eksekutif Sedia Datuk Dr. Muhammad Yaakob Haji Johari dan Ketua Eksekutif Jet Asia Stan Van Til. Manakala bagi pihak LFSA, MOU ditandatangani oleh Ketua Pengarah LFSA Datuk Ahmad Hizat Baharudin. Pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Sedia Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Rozman Haji Isli. Datuk Musa turut menyerahkan cek pembayaran kepada penerima yang melaksanakan projek pembiayaan di bawah Dana Muda Cara Teraju SDC dan surat kelulusan kepada penerima dana di bawah Dana Pembangunan Usahawan IKS dan Startup Bumiputera Sabah. Sebanyak 10 menara telekomunikasi baharu dengan capaian jalur lebar 3G akan dibina di daerah Kinabatangan pada tahun depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, pembinaan menara telekomunikasi itu bagi memberi peluang kepada penduduk luar bandar untuk menikmati jaringan internet secara menyeluruh. Menurut Datuk Saleh, langkah itu juga berupaya merapatkan jurang digital antara penduduk di bandar dan luar bandar selain memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan dunia luar serta menggunakan alam maya sebagai platform mempromosikan produk perniagaan. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Dashboard Komuniti dan Keusahawanan Kinabatangan di Dewan Sri Lamak Kinabatangan. Datuk Saleh berkata bagi kawasan terpencil, pihaknya akan membina sistem satelit seperti yang dilaksanakan di Sarawak untuk memudahkan penduduk mendapat akses internet. Justru beliau menyarankan pegawai daerah agar mengenal pasti lokasi yang memerlukan kemudahan itu dan menyerahkan permohonan kepada pengurus Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Dalam pada itu, Datuk Saleh menggalakkan masyarakat di daerah berkenaan untuk menyertai program ekonomi digital iaitu program e-Rezeki dan e-Usahawan yang diwujudkan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC. Jelasnya, kedua-dua program tersebut dapat membantu rakyat menjalankan perniagaan dalam talian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing. Program Sehari Anjuran Pusat Internet 1 Malaysia PI1M Kluster Kinabatangan ini diadakan dengan kerjasama Pejabat Daerah Kinabatangan. Penganjuran program kepimpinan komuniti Islam merupakan salah satu usaha meningkatkan kualiti kepimpinan khususnya kepada pemimpin masyarakat sedia ada agar lebih progresif dan terus berdaya maju dalam mengamalkan ilmu kepimpinan berdasarkan ajaran dan agama Islam sebenar.
Menurut Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Ramli Marhaban, sistem kepimpinan sentiasa berkembang dan berubah mengikut peredaran zaman. Justru pemimpin harus sentiasa peka dengan persekitaran dan keperluan masyarakat berlandaskan syariah Islam. Kita mengharapkan kesannya nanti akan tersebar ke bawah. Pemimpin yang dipimpin dalam komuniti itu dapat disampaikan dengan baik. Dan banyak sebenarnya model yang telah diterapkan, saya pasti dalam seminar ini, umpamanya kepahaman dalam berkomuniti, kepahaman dalam memahami demokrasi berlandaskan Islam yang mana diterapkan. Model-model ini pastinya akan meresap mendalam kepada pemimpin akar umbi. Dan bukan saja pemimpin akar umbi, malah seperti yang saya nyatakan, peringkat belia ini pun kewajarannya amat tinggi untuk kita dedahkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar meniti dimensi progresif dan jati diri kepimpinan komuniti Islam, anjuran Institut Latihan Sektor Awam Negeri Insan dan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah di Semporna. Datuk Ramli yang juga wakil rakyat Bugaya berkata, agama Islam telah menggariskan ciri-ciri pemimpin yang unggul dan harus diteladani iaitu Nabi Muhammad. Kejayaan baginda yang sentiasa berpegang teguh kepada kekuatan iman, ilmu dan wawasan yang luas memberi impak yang besar terhadap prestasi kepimpinan baginda. Turut hadir Pengarah Insan Negeri Sabah, Saadilah Haji Abdillah. Sebanyak 3 buah rumah transit sementara bagi golongan mualaf atau saudara baharu di negeri ini bakal dibina di daerah Tambunan, Pitas dan Ranau pada tahun depan. Ketika ini hanya terdapat sebuah rumah transit sementara di Sabah yang telah beroperasi lebih 10 tahun. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahin Saja Zaloha Ahmad, setiap rumah berkenaan mampu menampung sehingga 4 keluarga dalam satu-satu masa. Mengenai dengan rumah transit untuk saudara-saudara baru, kita mempunyai sebuah rumah yang terletak di Likas, yang mana ini adalah merupakan sumbangan daripada pusat zakat yang disewakan oleh pusat zakat, dan rumah transit ini dikendalikan oleh Persatuan Sahabat, iaitu satu persatuan yang merupakan persatuan kebajikan kepada saudara-saudara baru di Kota Kinabalu. Tambahnya, setiap keluarga diberi tempoh 3 bulan untuk mendapatkan rumah kediaman yang lain. Walau bagaimanapun, perlanjutan tempoh tersebut akan dipertimbangkan sekiranya belum mendapat kediaman yang baru. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mewakili Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif merasmikan seminar pembangunan saudara kita peringkat Pantai Barat Selatan di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Menurut Datuk Arifin, Jahin selaku Jabatan Pelaksana Bidang Tugas Hal Ehwal Islam akan terus memberi komitmen membantu golongan saudara baru dalam memantapkan pegangan akidah dan kefahaman Islam termasuk perkara-perkara yang berkaitan maslahat dan kebajikan mereka. Jelasnya dengan keadaan semasa yang menyaksikan ancaman pengaruh pelbagai fahaman, ideologi ekstrim dan ajaran sesat, pelbagai program serta kerjasama dengan pihak keselamatan perlu dimantapkan, termasuk MUIZ, Pejabat Mufti Negeri, JAKIM dan Badan Bukan Kerajaan NGO Islam di negeri ini. Sempena sambutan perayaan Christmas, pelbagai pihak mengadakan majlis penyerahan bantuan khususnya kepada golongan yang memerlukan di negeri ini. Di Tenom, seramai 200 masyarakat Kristian dalam daerah Tenom dan daerah kecil Kemabung menerima sumbangan berupa wang tunai dan keperluan harian daripada Pergerakan Wanita UMNO bahagian Tenom. Bercakap kepada media selepas majlis tersebut, Ketua Pergerakan Wanita UMNO bahagian Tenom, Datuk Rahmajan Sulaiman Han berharap bantuan berkenaan dapat meringankan beban golongan tersebut, khususnya membuat persiapan menjelang perayaan Christmas tidak lama lagi. Pendekatan pergerakan wanita, kita memang sangat-sangat prihatin terhadap semua berbentuk kebajikan, ya, terutamanya dalam bulan-bulan yang menyambut menjelang hari Natal ni, dan kita bersama-sama dengan warga yang kurang berkemampuan dan ibu tunggal, kanak-kanak sakit, OKU semua, kita memberi sumbangan seikhlas.
Sementara itu, para penerima yang terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU, golongan kurang berkemampuan dan ibu tunggal bersyukur dengan bantuan tersebut. Saya mengucap terima kasih kerana Ketua Wanita Pergerakan Naratinam sudi menjemput orang-orang yang memerlukan bantuan biarpun dengan tidak seberapa. Sumbangan ini untuk keperluan yang menjalang Christmas ini. Jadi memenangkan harga barang pun sudah mungkin meningkat. Jadi ini adalah satu sumbangan yang mengurangi beban keluarga tua yang menyambut hari Christmas ini. Ya, penghargaan saya memang sungguh gembira lah karena menolong setiap keluarga mengalami anak seperti beginilah. Jadi itu harapan kami lah, kami sekeluarga lah. Terdahulu berucap merasmikan majlis berkenaan di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom, Wakil Rakyat Kemabung Datuk Robin Balang berkata, jalinan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini perlu dikekalkan. Ini kerana keistimewaan Sabah bukan sahaja dapat dilihat melalui semangat kekitaan yang tinggi, bahkan keunikan pelbagai budaya yang sering mendapat liputan meluas media luar. Ibu bapa digalakkan untuk mendorong anak-anak mereka menceburi bidang lebih luas. Ini kerana ianya menjamin peluang pekerjaan selepas tamat pengajian selain menawarkan pembiayaan pembelajaran yang luas melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Menurut Ketua Eksekutif PTPK Datuk Abdul Halim Muhammad Saleh, sejumlah 360 juta ringgit diperuntukkan kerajaan dalam bajet 2017 bagi memperkasa bidang latihan kemahiran selain melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Latihan bersesuaian untuk diberi kuota menjalankan bidang latihan. Menurutnya, penubuhan Escort Academy di negeri ini yang menawarkan latihan mengikut keperluan industri amat tepat dan bersesuaian, khususnya bidang pelancongan dan hospitality yang merupakan industri penting di negeri ini. Beliau berucap sempena majlis penyampaian sijil untuk program Sijil Kemahiran Malaysia, penyediaan makanan tahap 2 dan 3 serta operasi khidmat tetamu tahap 3 Escort Academy di Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar cemerlang yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana berjaya menamatkan pengajian dengan jayanya sekaligus mendapat tawaran pekerjaan di sektor swasta. Memang minat tu sudah ada dan bila bekerja memang enjoy. Biarpun penat macam mana pun still enjoy. So that mean mungkin memang saya boleh go lebih jauh. Pengalaman masa study itu tidak seberapa yang saya hadapi di real life punya kerja lah. Di time study kami tidak nampak yang sebenar di kehidupan yang sebenar, kerja yang sebenar macam mana. Then after kerja tu baru saya realize beza dia tu yang tinggi lah. Seramai 54 peserta menerima Sijil Kemahiran Malaysia dalam majlis tersebut. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Diari dimulakan dengan program yang berlangsung pada pukul 8.30 pagi ini, sambutan Maulid Rasul 1438 Hijrah peringkat daerah kecil Menumbuk di Padang Pekan Menumbuk. Sementara itu pada pukul 7.30 malam, Majlis Anugerah Kumpulan Yayasan Sabah 2016 diadakan di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 8 malam, berlangsung Majlis Penghargaan Majlis Belia Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan.